Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya untuk kita sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga keburukan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, iaitu istiqamah, sehingga kita dapat husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Setelah Allah mengingatkan kita agar sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dengan meningkatkan takwa, dalam ayat surah Nisa ni Allah mengingatkan kita pula untuk jangan lupa menjaga hak kita antara sesama manusia. Allah mengingatkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kita semua dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya diciptakan lelaki dan wanita yang ramai, kita semua. Oleh itu, bertakwalah kita kepada Allah, kerana kepada Allah kita saling meminta. Dan bertakwalah kita kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana Allah Maha mengawasi. Wa qal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Setelah itu, setelah kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga takwa, setelah kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga hubungan kita antara sesama manusia, ayat ini juga Allah mengingatkan kita untuk sentiasa berkata dengan perkataan yang benar. Sampaikan kebenaran walaupun ia pahit. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kerana walaupun keadaan ia pahit, tapi kalau kita katakan benar, yuslih lakum a'malakum. Sesungguhnya Allah akan memperelok, memperbaiki segala urusan kita. Bahkan Allah akan menghapuskan dosa kita. Oleh itu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebenar-benarnya kitab adalah kitab Allah, iaitu Al-Quran.
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita beragama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahui apabila sebaik-baik perkara adalah Al-Quran dan Sunnah, maka seburuk-buruk perkara adalah yang lawannya, iaitu perkara yang diada-adakan, muhdatsat dalam agama. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama merupakan perkara bid'ah, yang insya-Allah kita akan bahas pada hari ini. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya kepada kesesatan. Dan ketahuilah, kerana setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesihatan, memberikan kita lagi taufik hidayah, memberikan kita kesempatan dan juga kemahuan untuk kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita nak beribadah kepada Allah, maka kita harus landasi ibadah itu dengan ilmu. Dan cara untuk kita mendapat ilmu adalah kita keluar ataupun kita cari menuntut ke majlis-majlis ilmu. Oleh itu bersyukur kita kepada Allah kerana pada pagi hari ini Allah memilih kita, yang mana Allah tidak memilih semua orang. Allah memilih sebahagian manusia yang Allah lihat hatinya ikhlas, hatinya inginkan kebenaran, hatinya inginkan syurga Allah, maka walillahil hamd dapat kita bertemu pada pagi hari ini. Dan insya-Allah kita sambung pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah selesai hadis 1, 2, 3 dan 4, dan insya-Allah kita akan masuk hadis yang kelima pada hari ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya untuk kita ulang kaji sedikit sebanyak apa yang telah kita belajar pada minggu lepas, iaitu hadis yang keempat ataupun digelar sebagai hadis Shadiq Al-Masduq. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman, telah membawakan hadis ini daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW adalah manusia yang sadiq dan juga masduq. Sadiq dalam perkataannya dan masduq dibenarkan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbahasan ataupun hadis yang akan dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud terkait dengan ilmu ghaib, maka kebijakan seorang sahabat Nabi SAW memberikan gelaran yang layak untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya setiap daripada kita, lelaki maupun perempuan, akan dikumpulkan penciptaannya di rahim seorang ibu selama 40 hari. Nutfah. Nutfah adalah bercampurnya air lelaki dan wanita di dalam rahim seorang wanita. Maka ia berlaku selama 40 hari. Kemudian thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Setelah ia bercampur dan berlalulah 40 hari, maka akan terjadi alaqatan, iaitu segumpal daging, segumpal darah yang tebal, mithla dhalik, seperti 40 hari juga. Tetapi yang telah kita tegaskan bahawa perkataan mithla dhalik ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Adakah mithla dhalik ini adalah 40 hari tambahan, ataupun mithla dhalik ini masih dalam waktu 40 hari yang awal. Okey? Maksudnya apa? Jikalau kita ambil pandangan ulama, mithla dhalik, perkataan mithla dhalik ini adalah 40 hari yang awal, jadi nutfah
alaqah, mudghah, semua dalam 40 hari sahaja, bukan 120 hari. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis Bukhari, yang mana Nabi SAW menerangkan bahawa ketika pada hari yang ke-42, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk memerintahkan tulisnya 4 perkara. Dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, dan lafaznya jelas. Nabi SAW sebut pada hari yang ke-42. Tetapi bagaimana saya tegaskan, terjadinya khilaf. Akan tetapi bagaimana para ulama yang menyatakan perkataan mithla zalik ini adalah 40 hari tambahan, dengan hadis yang dibawa oleh Sahih Bukhari tersebut bahawa 40 hari ke-42 maka dikirimkan malaikat. Maka para ulama menyatakan bahawa ditulisnya 4 perkara terjadi 2 kali. Jikalau kita ambil pandangan ulama yang mengatakan mithla zalik ni 40 hari tambahan. Perintah yang pertama pada hari yang ke-42, manakala perintah yang kedua terjadi pada hari yang ke-120. Boleh faham? Okay, tak apa. Kita ambil pandangan yang sampai 120 hari. Jadi tak perlu pening. Cuma mungkin apabila kita berbahas ataupun kita belajar, ada yang bawa pandangan seperti ini, kita tak terkejut. Jadi memang ada khilaf di situ. Okey, summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelah berlakunya alaqatan, jadinya mudghah, segumpal daging yang besarnya boleh masuk dalam mulut kita. Itu istilah mudghah. Mithla dhalik, 40 hari. Jadi genap pada 120 hari, summa yursalu ilaihil malak. Maka diutus kepadanya, kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkan kepadanya roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintah untuk ditetapkan 4 perkara, 4 kalimat. Bikatbi, untuk ditulis rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal-amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun. Dia bahagia ataupun dia derita ataupun bahagia pada pengakhiran hidupnya. 4 perkara ini telah ditetapkan ketika mana kita berada di janin seorang ibu lagi, pada hari yang ke-120. Tetapi pada lafaz hadis ni fayanfukhu fihi ruh, dan kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Persoalannya, ditiupkan roh dulu ke ataupun ditulis 4 kalimat? Jawapannya ditulis dulu. Ditulis 4 perkara baru ditiupkan roh, sebagaimana ditegaskan hadis yang lain. Hadis Sahih Bukhari. Okey, kemudian Ibnu Mas'ud membawakan lagi hadis seterusnya ataupun bahagian yang kedua, yang mana di sini pun terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa perkataan ataupun bahagian yang kedua ini merupakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, bukan perkataan Nabi SAW. Tetapi sebagaimana kita tegaskan bahawa pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dia mengatakan jikalau ada dalil maka kita boleh katakan bahawa ini adalah perkataan Abdul Mas'ud. Tetapi jikalau tak ada dalil, kita kembali kepada asal, bahawa ia merupakan sabda Nabi SAW. Maka Nabi SAW sambung, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Nabi bersumpah di atas nama Allah yang mana tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Bahagian kedua ini, ia boleh Nabi SAW menerangkan hasil daripada bahagian yang pertama pada akhir penulisan, iaitu syaqiyun aw sa'idun. Okey. Hubungan bahagian kedua dengan bahagian pertama adalah pada perkataan syaqiyun aw sa'idun. Jadi seorang janin yang belum beramal, yang belum buat apa, belum keluar ke bumi, tetapi Allah dah tetapkan adakah dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka di sini adanya bahagian kedua, Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya benda ini telah tertulis. Nabi tegaskan lagi, sesungguhnya setiap daripada kalian ada yang melakukan amalan ahli syurga sehingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak dia dengan syurga tidak jauh, iaitu menunjukkan pada akhir hayatnya dia dah nak pergi ke alam akhirat, dah dekat dah, tetapi Allah dah tetapkan dia syaqi, tidak ada perubahan. Maka fayasbiqu alaihil kitab,
kitab mendahuluinya. Kitab apa? Kitab umuri yang telah diperintahkan oleh malaikat untuk tulis. Maka bila Allah dah tetapkan syaqi, maka pasti dia akan fayamalu bi amali ahli nar. Pada hari akhirnya dia akan melakukan pekerjaan ataupun amalan ahli neraka. Maka tempatnya adalah di neraka. Begitu sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Maka ada juga orang yang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka. Tetapi sebenarnya Allah telah tetapkan bahawa dia adalah tergolong orang yang sa'id. Maka pada akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli jannah. Maka Allah akan masukkan dia ke syurga. Dan segala syubha ataupun keraguan kita terhadap hadis ini telah kita tuntaskan. Betul tak? Bagaimana seseorang dah melakukan amalan ahli syurga tetapi mendapatkan pengakhiran yang buruk. Maka hadis ini telah ditafsirkan ataupun telah ditegaskan dengan hadis yang lain. Hadis riwayat Muslim yang mana orang yang melakukan amalan ahli syurga tetapi akhir hayatnya ditetapkan ahli neraka, dia melakukan amalan syurga ni fima yabdu linnas. Riya. Dia melakukan amalan ahli syurga ni untuk mendapatkan perhatian ataupun keredaan manusia, bukan Allah. Dan Allah Maha mengetahui isi hati seorang hamba tersebut, akhirnya Allah tunjukkan pengakhiran dia yang buruk. Begitu juga hadis fima yabdul linnas itu ditafsirkan ataupun diterangkan dengan hadis Bukhari yang kita telah bahas. Seorang sahabat yang berperang bersama Nabi SAW di salah satu peperangan yang menunjukkan dia adalah seorang sahabat yang paling berani, dia yang paling depan, dia yang paling tak takut mati. Sehingga para sahabat berkata kepada sesama sendiri, lelaki ini adalah ahli syurga. Tetapi Nabi SAW mendapatkan wahyu mengatakan bahawa lelaki ini adalah ahli neraka. Maka sahabat terkejut. Akhirnya seorang sahabat merasa terkejut dan dia ikuti setiap langkah yang dilangkah oleh lelaki yang ahli neraka tu. Dia ke depan, dia ikut ke depan. Ke belakang, dia ikut ke belakang. Dan akhirnya pada akhir hayat dia dah mendapat luka yang banyak. Akhirnya dia tak tahan dengan ujian Allah. Dia letakkan pisaunya di atas tanah. Kemudian dia berbaring di atas pisau tu sehingga dia membunuh diri. Nampak? Tidak ada seorang pun tahu. Kalau misal kata seorang sahabat tu tak ikut, kita pun tak tahu bagaimana, kenapa dia su'ul khatimah. Akhirnya Allah menunjukkan bahawa memang Allah yang alim, maha mengetahui. Akhirnya sahabat tu pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, sesungguhnya aku beriman bahawa engkau adalah Rasulullah dan kau telah jujur. Kenapa? Dia menceritakan apa yang dia lihat. Jadi manakala pula bagaimana kita nak mendapatkan husnul khatimah agar kita diberi penutup yang baik. Kerana setiap orang mukmin yang ada iman di dalam hatinya, apabila dia baca hadis ni, dia akan merasa takut. Pasti. Kerana dia tidak tahu apakah yang telah Allah tetapkan pengakhirannya. Jadi Allah telah terangkan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian iman dan amal soleh itu iman dan amal soleh dia tu dihiasi dengan ahsanu amalah. Okay? Dalam surah Al-Kahfi ayat 30 kan. Barang siapa yang beriman kemudian beramal soleh, dan iman dan amal soleh tu dilakukan dengan yang terbaik, ahsanu amalah, maka Allah tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalah. Pasti Allah tidak akan sia-siakan. Bila Allah tidak akan sia-siakan, maka Allah akan jaga pengakhirannya dan Allah akan berikan pengakhiran yang terbaik. Dan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas dan yang paling menepati sunnah Rasul Allah, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sebut cantiknya Al-Imam An-Nawawi bawakan hadis setelah kita dah belajar niat untuk ikhlas sebelum kita nak belajar ataupun beramal soleh. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kita dapat rangkum semua perbahasan yang terkait dengan agama, iaitu hadis Jibril. Islam, iman, ihsan. Kemudian bagaimana kita nak kuatkan iman
ihsan dan Islam ni, kita kena betul-betul yakin dengan hari kiamat. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Ibnu Umar tentang rukun Islam, kerana itu adalah asas. Tetapi bagaimana kita nak beramal ni? Kita kena betul-betul ikhlas supaya kita tak masuk golongan orang yang beramal soleh tetapi akhir hayat dia beramal dengan ahli neraka, kemudian dia terjerumus ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi kesimpulan hadis yang keempat ini adalah ikhlas. Kita betul-betul sentiasa ikhlas dalam melakukan amalan. Manusia ada ke manusia tak ada, kita tetap beramal. Jangan bila ada orang tua ataupun ada guru kita baru kita solat khusyuk. Tak ada orang, 3 kul. Solat sambil lewa dan sebagainya. Itu kita takut kita dapatkan pengakhiran yang buruk. Wa na'udzubillah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan pergi hadis yang seterusnya yang terkait dengan aswabuhu. Ahsanu amalan tu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu kita dah tahu. Ikhlas. Manakala yang kedua aswabuhu adalah betul-betul mendapati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang kelima, hadis daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Saya baca hadis dulu baru kita bahas sedikit sebanyak tentang Aisyah, kemudian kita masuk ke hadis insya-Allah. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah li Muslim wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang dibawakan oleh Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma Ummul Mukminin. Okey, siapakah Aisyah? Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan perempuan yang paling alim secara mutlak di atas muka bumi ini. Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma merupakan wanita yang paling alim secara mutlak di atas muka bumi ini. Tidak ada wanita yang lebih alim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah juga merupakan wanita yang paling dicintai secara mutlak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Manakala dari kalangan lelaki, siapakah yang paling Nabi SAW cinta? Bapanya, Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafah. Aisyah merupakan manusia yang paling Nabi SAW cinta secara mutlak dari kalangan wanita oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, Aisyah, sebagaimana kita tahu, merupakan anak daripada Abu Bakar. Okay, siapa nama Abu Bakar? Tadi baru saya sebut. Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah juga kunyah. Siapa nama Abu Quhafah? Bapanya Abdullah? Uthman. Jadi Abu Bakar nama betul dia Abdullah bin Uthman. Okey, wafat Aisyah pada tahun 58 Hijrah. Pada umur berapa? Sama dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Berapa? 63. Dan Aisyah merupakan isteri yang ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW bernikah dengan Aisyah, sebelum hijrah ke ataupun selepas hijrah? Selepas hijrah. Dengan tepatnya selepas peperangan Badar. Pada tahun 2 hijrah, pada bulan Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah satu-satunya wanita yang telah dibersihkan bahawa dia adalah orang yang beriman dan bertakwa dalam Al-Quran. Dalam peristiwa apa? Peristiwa Al-Ifku. Peristiwa bahawa Aisyah
fitnah ataupun dituduh berzina. Maka dengan peristiwa itulah Allah menaikkan lagi ataupun meningkatkan lagi derajat Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, berkata Al-Hakim, salah seorang ulama, dalam kitabnya dia berkata inna ruba ahkam asy-syari'ah nukilat an sayyidah Aisyah. Sesungguhnya seperempat hukum akam syariah dibawakan ataupun disampaikan oleh Aisyah. Rubu' agama ni disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu salah satu kelebihan bagi Aisyah. Dan kita kena tahu bahawa nama dia adalah Aisyah. Daripada perkataan Aish, hidup. Bukan Aisyah. Selalu orang kita dah jadi Aisyah. Aisyah dah tak ada makna dah. Jadi kita kena ubah. Kalau ada yang nama anak dia Aisyah, panggil Aisyah. Jangan panggil Aisyah. Okey? Daripada perkataan Aisyah, hidup. Siapa nama maknya Aisyah? Bapanya Abu Bakar. Maknya Ummu Ruman. Ummu Ruman bintu Amir. Ummu Ruman bintu Amir. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita masuk ke hadis. Okey, hadis yang kita nak bahas pada hari ini sangat-sangat penting. Yang mana kita tahu negara kita ni tak lengkang daripada dilanda isu bid'ah, kan? Bagaimana boleh seseorang ataupun siapa-siapalah dia boleh terjerumus dalam perbuatan bid'ah kerana dia tak faham bagaimana konsep bid'ah tersebut. Itu bagi orang yang buat bid'ah lah. Manakala bagi orang yang tahu perkara itu bid'ah pun terbagi menjadi dua. Ada yang sikit-sikit bid'ahkan. Perkara yang tak sepatutnya bid'ah pun dibid'ahkan. Maka ini pun terjadi atas bentuk kejahilan. Dan orang yang ketiga pula, orang yang seterusnya pula, tak apa, benda tu tak salah. Sebenarnya dah bid'ah jelas dah. Tapi tak apa, kita meraihkan lain sebagainya. Jadi kita kena belajar ni betul-betul supaya kita jadi wasat. Al-wasatiyah, tengah-tengah. Jangan kita mudah untuk membid'ahkan sesuatu amalan ataupun individu. Ataupun jangan kita terlalu bermudah-mudahan sehingga kita terjerumus kepada perbuatan yang paling buruk. Kan? Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam khutbatul hajah. Okay, bismillah, kita mula. An Ummil Mukminin. Daripada ibu kepada orang-orang yang beriman. Adalah ibu. Al-Mu'minin adalah orang-orang yang beriman. Kenapa isteri-isteri Nabi SAW digelar sebagai Ummul Mukminin? Sumber rujukan bagi umat Islam. Tapi ada sebahagian juga daripada isteri Nabi SAW tak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa ia digelar sebagai Ummul Mukminin? Kerana dia merupakan isteri bagi Nabi SAW. Yang mana kita tahu bahawa hukum untuk kita bernikah ataupun orang beriman bernikah dengan isteri Nabi adalah haram. Sebagaimana kita haram bernikah dengan ibu kita. Kita haram bernikah dengan ibu kita atas sebab ada kaitan, ada nasab. Tapi dengan isteri-isteri Nabi SAW, kenapa haram sedangkan kita tak ada kaitan? Kerana dia adalah ibu dari sisi agama. Sebab tu digelar sebagai Ummul Mukminin.
ibu, al-mu'minin adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Ummi Abdullah, ibu kepada Abdullah. Adakah Aisyah mempunyai anak yang bernama Abdullah? Ini macam mana ni? Aisyah memberi kunyah nama dia sebagai Ummu Abdullah. Betul. Okay, first kali, ini menunjukkan bahawa para sahabat semua saling, tidak ada satu sunnah melainkan mereka nak buat. Kunyah adalah sunnah yang paling remeh. Betul tak? Kita meletakkan diri kita sebab ada kunyah itu satu benda yang kadang ada orang tak pandang pun. Tetapi para sahabat tengok, ini adalah telah dilakukan oleh Nabi SAW dan Nabi memberi perintah ataupun semangat untuk kita meletakkan kunyah. Jadi ini first kali, walaupun Aisyah tidak mempunyai anak, tapi dia letak kunyah untuk dirinya. Cuma nama Abdullah ni khilaf di kalangan ulama'. Ada yang mengatakan macam yang akak cakap, bahawa nama Abdullah adalah merupakan nama yang terbaik, yang paling dicintai Allah, dan juga dia adalah nama umum, hamba Allah. Okay? Ada yang mengatakan bahawa Abdullah ni adalah anak saudara Aisyah. Anak saudara Aisyah, anak kepada adik dia. Siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair merupakan anak daripada Asma bintu Abu Bakrin. Saking rapatnya Abdullah bin Zubair dengan Aisyah dan cintanya Aisyah kepada Abdullah bin Zubair, dia meletakkan kunyahnya Ummu Abdullah. Radiyallahu ta'ala anha. Ni kembali kepada Aisyah. Qalat, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Man, siapa? Sesiapa sahaja. Sesiapa pun orang itu, tingginya derajatnya, besarnya pangkatnya, Nabi sebut dalam ni. Dia masuk dalam golongan ni kalau dia melakukannya. Man, sesiapa sahaja, ahdatha. Ahdatha daripada perkataan ahdatha yuhdithu. Melakukan perkara yang baru. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru, yang mana bila kita sebut perkara yang baru, maka dia tak ada contoh sebelumnya. Dia adalah orang pertama yang buat. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru, ahdatha fi amrina, di urusan kami. Fi di amrina, amru adalah urusan plus dengan na, iaitu nahnu. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru di dalam urusan kami. Kami ni kembali kepada siapa? Kembali pada Nabi SAW. Jadi, bila kita sebut perkara ini, perbuatan ini adalah perkara yang baru dalam agama. Tiba ada orang melenting. Macam tu, kereta juga benda yang baru. Kelas, sekolah, semua benda yang baru. Dan kita sebut di sini, kita tegaskan, benda yang baru yang Nabi tegaskan adalah terkait dengan urusan Nabi. Iaitu apa? Syariah. Ataupun din. Ad-din. Yang kita tegaskan, yang kita beri amaran adalah sesuatu yang baru dalam agama. Bukan dalam bab duniawi. Okay? Kalau kita nak tegur seseorang tu, dia dah melakukan perkara bid'ah, tiba-tiba dia cakap, macam tu, jangan naik kereta, naik unta. Dah, kita tinggalkan dia. Dah tak guna dah. Sebab dia perkara yang basic pun dia tak faham lagi. Jadi perkara yang bid'ah adalah perkara dalam agama, bukan perkara dalam dunia. Bila kita sebut perkara dalam agama, ia mencakupi akidah, muamalah dan akhlak. Semua yang terkait dengan agama, benda baru dalam agama, maka ia sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab kenapa saya tegaskan benda agama adalah akidah, muamalah, akhlak.
ada orang dia hanya tertumpu kepada akidah sahaja. Kemudian dia cakap kenapa bab muamalat banyak perkara yang baru ataupun perkara yang diijtihad para ulama tetapi tidak golong benda bid'ah. Sebagaimana yang baru-baru berlaku ni, diskusi ni, dia boleh sentuh bab muamalah pula, kenapa tak jadi bid'ah? Ataupun kenapa tak termasuk daripada larangan ni? Kerana muamalah juga adalah perkara agama. Dan bila perkara agama, setiap duit yang kita nak jadikan muamalah kita, keluar masuk, jual beli, semua kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey? Dan juga akhlak. Sebab agama kita telah sempurna sebagaimana telah Allah tegaskan dalam surah Al-Ma'idah kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. InsyaAllah kita akan bahas sebentar lagi. Kita faham dulu lafaz hadis ni. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya fi amrina, dalam syariat, dalam agama, hadha, Nabi tegaskan lagi, agama Islam ini, ma laysa minhu. Ma adalah ma nafiyah, tidak. Laisa bukan daripada agama tersebut. Maksudnya apa? Ma laysa minhu ni, barang siapa yang ada-adakan satu perkara dalam urusan agama ini yang mana ia bukan daripada agama tersebut. Maksudnya apa? Ada juga satu zaman ataupun satu keadaan yang mana kebanyakan masyarakat di situ semua jahil. Sebenarnya kita bawakan satu amalan ni merupakan amalan sunnah, tapi disebabkan jahilnya masyarakat, dia menganggap bahawa amalan itu amalan baru. Maka itu bukan bid'ah. Sebab ia daripada agama tersebut. Tapi disebabkan jahilnya masyarakat, dia menganggap itu adalah benda yang ihdath. Tapi ia bukan benda yang ihdath. Sebab tu Nabi SAW, ma laysa minhu. Yang benda yang baru, walaupun masyarakat tak tahu, tetapi memang dia betul bukan dalam usaha agama, baru itulah perkara bid'ah. Misalnya apa? Kita ketika tayat akhir, jari kita bergerak. Pada satu zaman ataupun pada satu ketika, tidak ada satu tahu pun bahawa ini termasuk salah satu sunnah yang diriwayatkan daripada hadis yang sahih. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita buat benda ni, tiba ada orang kata bid'ah, ini bukan perkara bid'ah. Walaupun masyarakat tak tahu. Tapi ini adalah sunnah yang harus dihidupkan kerana dia adalah sebahagian daripada agama. Minhu. Jadi bid'ah adalah perkara yang baru yang berlaku dalam agama dan ia bukan sumber daripada agama. Bukan bid'ah. Tetapi kita dalam bab ni, jikalau kita bawa satu sunnah yang ditinggalkan, satu perkara yang baik. Tetapi kita kena lihat maslahat dulu. Jikalau dengan kita buatnya perkara tersebut sehingga mendatangkan kemudaratan yang lebih, kita dihalau tidak boleh solat berjamaah dan sebagainya, kita tinggalkan dulu. Okey? Kena dakwah tu bertahap. Okey, hasilnya apa? Perkara bid'ah ni fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ihdath ni, man ahdatha, perkara yang baru dalam agama yang mana ia bukan daripada agama, maka ia, huwa ni kembali kepada ihdath, raddun. Raddun ni bermaksud mardud. Raddun ni merupakan perkataan masdar, tapi membawa maksud isim maf'ul. Raddun tertolak, iaitu mardud. Okay, bahagian pertama ini adalah merupakan riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, kenapa dia letak riwayat Bukhari dan Muslim? Tak letak je muttafaqun alaih. Yang mana kita tahu kalau muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim kan? Kenapa Imam An-Nawawi dia katakan hadis ini merupakan riwayat Bukhari dan Muslim? Tapi dia tak cakap muttafaqun alaih sebagaimana hadis yang pertama. Hadis Umar kan? Kenapa? Sebab dalam ilmu hadis, apabila kita sebut hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan sama dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia kena sama, bukan sekadar hadis sahaja, tapi dia kena sama dengan sanadnya juga.
Sama sanad, sama matan, baru muttafaqun alaih. Tapi sama matan tapi tak sama sanad, kita kena sebut rawahu Bukhari wa Muslim. Itu dakiknya para ulama. Okey, kemudian wa fi riwayatil li Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim, man, siapa, amila. Ini perkataan amila pula. Beramal. Barang siapa yang beramal, amalan, sesuatu amalan, laisa alaihi amruna. Tidak ada di atas amalan tersebut adalah perkara kami. Iaitu tak termasuk dalam, tidak ada tunjuknya, tidak ada contohnya daripada Nabi SAW, maka sama juga, fahuwa raddun. Hadis yang seakalnya sama, tapi membawa faedah yang berbeza. Apa perbezaannya? Yang pertama ni, ahdath, ia lebih tertumpu kepada sesuatu perkara yang tidak pernah berlaku. Tak ada contohnya, maka dia buat. Manakala amila, dia pun juga termasuk ahdath, tapi dia ada tambahan. Benda tu dah sunnah, tapi dia tambah. Itu amal. Misalnya, saya bagi misal lah. Solat 2 rakaat, tapi dia tambah 3 rakaat. Maka, celaan tu termasuk dalam hadis yang nombor 2, bukan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni lebih kepada, Nabi tak buat, tiba-tiba dia buat. Nabi tak buat maulid, dia buat. Celaan tu pada hadis yang pertama. Jadi hadis yang kedua ni lebih melengkapi hadis yang pertama. Bukan sekadar perbuatan yang tidak ada contohnya kita buat, bid'ah. Perbuatan yang sudah ada contohnya tapi kita tambah, itu pun adalah perbuatan yang tertolak, perbuatan yang tercela. Boleh faham Okey, sebenarnya hadis ni merupakan penerangan bagi hadis khutbatul hajat. Setiap hari kita dengar kan? Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bahawanya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama merupakan perkara bid'ah, dan perkara bid'ah merupakan perkara yang sesat. Kerana apa? Kerana perkara tersebut tertolak. Dan kaedahnya setiap benda yang tertolak adalah benda yang haram. Dan begitu juga hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Dia mengatakan, pada satu hari Nabi SAW memberikan kita satu nasihat. Dan ini terjadi pada akhir hayat Nabi SAW. Dan nasihat itu tidak pernah Nabi sampaikan, sehingga kami berasa hati sangat luluh, mengalirkan air mata. Sehingga kami berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ini seakan-akan satu nasihat yang muwadda', perpisahan. Maka berilah kami nasihat. Maka Nabi SAW sebut apa dalam nasihat? Dalam nasihat tersebut, salah satu nasihat Nabi adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang baru. Tapi sebelum tu, alaikum bisunnati. Ke atas kalian sunnah aku wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Okay, kita buka hadis dia. Sekejap Hadis Hadis Abu Daud 3991. Kita ambil daripada sini. Faqala Irbad bin Sariyah, Shalla bina Rasulullah SAW, Nabi SAW solat bersama kami. Zata yaumin, pada satu hari. Pada satu hari Nabi SAW solat bersama kami. Thumma, setelah solat, aqbala alaina, Nabi berpaling kepada kami. Fawa'adhana maw'izatan balighatan. Setelah Nabi selesai solat, Nabi hadap kepada kami dan Nabi beri satu nasihat yang sangat-sangat mendalam, balighah. Dharafat minhal uyun, yang menyebabkan mata-mata kita mengalir. Wa wajilat
minhal qulub, dan hati kita berasa sangat-sangat takut. Faqala qail, maka salah seorang sahabat yang berada ketika itu berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Seakan-akan nasihat yang kau berikan ni menunjukkan bahawa kau dah tak lama lagi bersama kami. Kau nak berpisah bersama kami ke Rasulullah? Memberikan satu nasihat yang sangat mendalam. Kemudian bijaknya seorang sahabat, iaitu ataupun semangatnya dalam dia nak beragama, langsung dia meminta nasihat kepada Nabi SAW. Famadha ta'ahadu ilaina? Kami anggap bahawa nasihat ini seakan-akan adalah nasihat perpisahan. Apa yang kau nak wasiatkan kepada kami, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW wasiat ni, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjauhi larangan je. Menjauhi larangan Allah dan melakukan perintah Allah. Itu adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah. Ini hak kita dengan Allah. Bagaimana kita nak jaga hak kita dengan Allah? Kita sentiasa menjadi orang yang bertakwa. Was-sam'i wat-ta'ah, dan dengar dan taat kepada waliul amr. Kenapa Nabi SAW pada hadis pada nasihat perpisahan ni, Nabi pasti akan memberikan satu nasihat yang paling penting. First sekali takwa, kemudian dengar dan taat kepada pemerintah. Kenapa? Kenapa ada sam'u wa ta'ah? Semua ditegaskan lagi, wa in abdan habasyiyan. Walaupun orang yang memerintah kau tu adalah seorang hamba, yang mana kita tahu hukum dalam nak menjadikan seorang tu pemimpin adalah orang yang bebas. Kalau hamba dia sebenarnya tak layak. Tetapi Nabi sebut kalau misal kata hamba pun yang memerintah, kau kena sam'u wa ta'ah. Kemudian habasyian, dia daripada golongan Habasyi, orang kulit hitam. Yang mana kita tahu syarat untuk menjadi seorang khalifah adalah keturunan Quraisy. Bukan selainnya. Tapi kalau misal kata orang kulit hitam pun, bukan sebagai penghinaan bagi orang kulit hitam. Nabi nak menegaskan, kalau bukan orang Quraisy pun, yang memerintah kau kena sam'u wa ta'ah. Kerana apa? Nabi sebut, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kerana barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dan ia terbukti. Terbukti tak jauh daripada zaman Nabi SAW, pada zaman Uthman sahaja. Zaman Uthman kita tahu fitnah yang wafatnya Umar, terbukanya pintu-pintu fitnah. Dan fitnah yang pertama yang terburuk sehingga terbunuhnya Uthman, terbunuhnya Ali bin Abi Talib disebabkan apa? Problem kat sini. Sam'u wa ta'ah. Keluarnya golongan Khawarij. Sebab tu Nabi SAW, ini adalah wahyu. Dan Allah tahu ke depan akan apa yang terjadi. Sebab itu ini adalah wasiat yang paling penting. Takwa, kemudian dengar dan taat kepada waliul amr. Selama mana dia Islam dan tak suruh kita perbuatan yang mungkar. Dia nak dia hamba ke, dia daripada parti mana ke, selama mana dia sah sebagai waliul amr, kita kena sam'u wa ta'ah. Itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian nasihat Nabi yang seterusnya, fa'alaikum bisunnati. Maka ke atas kalian sunnah-sunnahku. Sebab apa? Sebab nanti ke akhirat, dekat zaman kita sekarang ni, zaman setelah Nabi, adanya ikhtilaf kathira. Terbukti tak zaman sekarang? Terbukti. Bahkan golongan yang digelar sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun dia disingkatkan sebagai Aswaja, pun ada banyak aliran dia, tarikat-tarikat dia. Akhirnya kalau kita sebagai orang awam, aku nak ikut yang mana ni? Tarikat mana yang terbaik? Tarikat tu ke tarikat ni? Yang masing-masing klaim mereka adalah yang terbaik. Jalan keluarnya Nabi SAW dah pesan, alaikum bisunnati. Ke atas kalian petunjuk aku. Bila Nabi SAW pesan kat kita, yang mana Nabi tahu ini bukan sekadar pesanan untuk para sahabat yang hidup. Tak. Nabi tahu akan dipesan sehingga akhir zaman.
Bila Nabi SAW tahu bahawa pesanan ni akan sampai kepada kita SAW, kepada kita semua, Nabi pesan bisunnati, sunnah aku. Maka menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW tu pasti akan terjaga sehingga hari yang terakhir, hari kiamat. Tak ada istilah kita tak tahu sunnah Nabi, kita kena ikut fulan dan fulan, tak. Kita tak perlu tanya dalil, kita ikut je lah kepada orang yang alim, orang yang waliullah dan sebagainya, tak. Nabi bagi secara umum, ke atas kalian sunnahku. Bila Nabi SAW sebut, Nabi SAW bagi nasihat, ke atas kalian sunnahku, maka kewajipan kita, setiap kali kita nak beramal, setiap kali kita nak beribadah, kita kena tahu, adakah ibadah dan amal ini sunnah Nabi SAW? Sebab tu kita boleh bertanya dalil kepada seorang guru. Agama ni nak bijakkan kita, bukan nak tutup kita punya kepintaran. Sehingga orang awam tak layak tanya dalil, tak perlu tahu dalil, terima sahaja. Ini adalah kata-kata yang sangat bertentangan dengan wasiat Nabi SAW. Kemudian tak cukup dengan sunnah Nabi SAW, wasunnatil khulafa al-mahdiyyin, dan petunjuk-petunjuk para khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang mana mereka semua al-mahdiyyin, telah diberi petunjuk, telah diberi hidayah, confirm. Itu adalah janji Nabi SAW. Dan mereka juga ar-Rashidin, yang ketika mereka melakukan satu perbuatan, pasti tidak akan keluar daripada usul agama. Pasti tidak akan keluar daripada kawaid agama. Walaupun seakan luaran yang kita lihat, Nabi tak pernah buat. Tapi sebenarnya perbuatan mereka adalah perbuatan yang rasyid, penuh dengan ilmu. Sebagaimana terkumpulnya Al-Quran, azan 2 kali, dan lain sebagainya, banyak hadis. Banyak-banyak contoh. Dan ini merupakan sunnahnya Khulafa' Rashidin. Yang sebenarnya sunnah mereka pun tidak lari daripada sunnah Nabi SAW. Dalam rangka kawaid, kaedah-kaedah. Yang mana secara umum Nabi pesan, Nabi beritahu, dan sebenarnya kaedah itu dapat menghasilkan segala tindakan mereka. Kemudian setelah kita dah berpegang ataupun kita ikut sunnah Nabi dan sunnah para Khulafa' Rashidin, yang kedua, tamassaku biha. Betul-betul kita kena pegang benda tu. Tamassak. Berpeganglah dengannya. Sebab apa? Memang Nabi tahu kelak akhir akan banyak syubhat, akan banyak fitnah. Ima kita pun lentok ataupun kita kecundang dengan kita ikut perarakan setiap 12 Rabiul Awal, ataupun kita betul-betul pegang. Kita balik rumah. Itu pesanan Nabi SAW. Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Bukan setakat pegang, gigit sunnah tu dengan gigi garham. Bukan gigi depan. Gigi depan kalau orang tarik boleh putus. Tapi gigit dengan gigi garham. Ini perbahasan kita pada hari ini. Setelah Nabi bagikan kita jalan keluar, Nabi berikan larangan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru adalah perkara bid'ah. Benda tu bila dia baru, tidak ada contoh daripada Nabi SAW, maka itu adalah perkara yang bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah adalah dhalalah, sesat. Tidak ada istilah bid'ah yang tak sesat, bid'ah yang baik, bid'ah yang sebagainya, tak. Semua bid'ah yang mana ia adalah perbuatan yang baru dalam agama, maka ia adalah perkara yang sesat, perkara yang tercela. Boleh juga buka hadis Nasa'i 1560. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i 1560. Ini merupakan hadis tentang setiap kali Nabi nak berikan ceramah, Nabi akan mulakan dengan khutbatul hajah. Dan setiap khutbatul hajah Nabi SAW, Nabi akan selitkan. Kita ambil terus bahagian yang bawah tu, inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik sebenar-benar hadis perkataan adalah perkataan Allah, kitab Allah iaitu Al-Quran.
wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad, wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk sejahat-jahat perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama merupakan perkara bid'ah, lawan kepada sunnah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, dan setiap benda bid'ah adalah perkara yang sesat, dan setiap sesat memang tempatnya adalah di neraka Allah. Ini pesanan Nabi. Setiap kali Nabi nak buka, nak bagi ceramah, nak bagi nasihat, Nabi akan buka dengan khutbatul hajah ni. Sebab memang kita nak kena ingat, apa yang kita nak terima setelah daripada seorang guru ataupun seorang yang memberikan nasihat tu, adakah perkara ni melalui sebaik-baik petunjuk, iaitu hadis Nabi, ataupun sebaliknya, seburuk-buruk perkara yang tidak ada dalilnya. Kemudian dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menerangkan ataupun yang memberi kita tegasan agar kita sentiasa mengikut Nabi SAW. Dia sebenarnya macam mana? Bila Allah dengan Rasul sebut kena ikut Nabi, maknanya Allah akan jaga hadis-hadis Nabi untuk diberikan kepada, itu merupakan hak. Walaupun kita sebut adalah dia awam ke, dia tak ada ilmu ke, dia ada hak untuk dia tahu. Sebelum dia nak beramal, ada tak dalil. Jadi kita jangan, bahasa kasarnya, memperbodohkan orang-orang awam ni. Tak perlu tanya dalil, buat je lah. Ini orang soleh, ini orang alim ulama, dah terbukti dia sekian dan sekian, jadi kita ikut je, tak perlu kita tanya dalil. Jangan. Itu adalah pembodohan umat. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, dan tanda kesempurnaannya agama ini dijaga. Bila dijaga, maka kita tidak akan keluar daripada lingkarannya. Sebab tu agama-agama sebelum agama Islam, bagaimana dia terpesong? Kerana dibodohkan umat oleh ulama'-ulama'nya. Apa yang ulama' mengatakan halal, mereka halalkan. Apa yang ulama' mengatakan haram, mereka haramkan. Mereka tak tanya pun dalil daripada kalamullah, daripada perkataan Allah. Itu akhirnya mereka terseleweng. Tapi agama Islam merupakan agama yang sempurna, akan kekal sehingga akhir zaman. Bagaimana dia boleh terkekal? Kita kembali kepada yang asal. Bayangkan kalau tidak ada tegahan untuk membuat perkara bid'ah ni, berapa banyak benda yang baru dalam agama ni. Sebab masing-masing ada otaknya masing-masing. Ada hawa nafsunya. Pergi kat tok guru ni, ada selawat dia. Pergi kat tok guru tu, ada selawat tu. Jadi pening. Aku nak beramal dengan selawat siapa ni? Selawat siapa yang terbaik? Semestinya selawat Nabi SAW. Dan terbukti selawat Nabi SAW sampai ke kita. Dan kita tahu bahawa ia adalah selawat yang terbaik. Selawat Ibrahimiyah. Okay, jadi kita boleh buka surah Asy-Syura ayat 21, surah Al-Ma'idah ayat 3, surah Al-Imran 31 dan surah Al-Hasyr ayat 7. Ini ayat-ayat semua menegaskan ataupun memerintahkan kita, awam ke, talibul ilm ke, ulama ke, kewajipan kau adalah hak engkau untuk tahu dalil sebelum kau nak beribadah, nak beragama. Adakah petunjuk itu adalah merupakan petunjuk Nabi ataupun sebaliknya. Asy-Syura 21, Ma'idah ayat 3, Al-Imran 31 dan Al-Hasyr ayat 7. Okay, jadi daripada hadis-hadis dan ayat-ayat inilah, maka datanglah hadis Aisyah. Yang mana Imam Ahmad mengatakan bahawa hadis ini merupakan setengahnya agama. Agama tu terbagi menjadi dua dan hadis ini merupakan setengahnya. Yang pertamanya apa? Yang setengah lagi satu tu, hadis Umar. Hadis niat, ikhlas. Manakala setengahnya satu lagi adalah hadis Aisyah. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat, itu semua agama terkait dengan amalan batin, amalan hati. Manakala amalan zahir semua tak lari daripada hadis Aisyah. Sebab itu ni adalah setengah daripada agama. Ada juga yang mengatakan ia sepertiga daripada agama. Yang pertama hadis Umar, ikhlas. Yang kedua hadis Aisyah. Yang ketiga hadis yang kita akan bahas setelah ni, hadis Nu'man, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun.
pecahannya bagaimana pula kalau yang mengatakan bahawa hadis ini merupakan sepertiga agama? Yang pertama, hadis Umar ikhlas. Ini adalah tauhid. Hadis Aisyah juga, hadis Aisyah pula merupakan as-sunnah. Manakala hadis Nu'man adalah syariat tentang halal dan haram. Jadi pentingnya hadis ini, ia membawa satu usul dalam kita nak beragama dengan agama yang ahsan, terbaik. Supaya kelak kita mendapatkan penutup yang terbaik. Jadi, apa itu bid'ah? Kita tahu bahawa bid'ah itu adalah perkara yang baru. Tapi, supaya setelah kita belajar ni, jangan kita jadi golongan yang mudah untuk membid'ahkan orang. Sebagaimana saya tegaskan pada awal tadi kan. Ada kelompok yang senang bid'ahkan orang. Bid'ah. Sehingga benda yang tak patut dibid'ahkan pun dibid'ahkan. Ada kelompok yang lain pula memudahkan. Tak apa, ini benda yang baik dan sebagainya. Tapi bila kita dah baca, kita dah bahas tadi yang pertama, kita mungkin dah settle benda yang bermudah-mudahan dalam bid'ah. Cuma sekarang kita nak settlekan supaya kita tidak senang untuk tegaskan ataupun tetapkan bahawa perkara tersebut adalah bid'ah. Okey, bid'ah secara bahasa adalah ijadu syai'i ma lam yakun mawjudan. Bid'ah secara bahasa adalah ijad, terjadinya sesuatu, adanya sesuatu perkara yang mana malam yakun mawjudan, sebelumnya tidak ada. Itu adalah bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi sebelum Allah cipta memang tak ada contohnya pun. Sebab tu Allah tegaskan bahawa Allah adalah badi'. Daripada perkataan bid'ah. Dan bid'ah dalam bahasa ni, ia tidak termasuk dalam celaan semua yang kita bahas tadi. Boleh faham Bid'ah secara bahasa, ia tidak termasuk dalam semua celaan. Sebab apa? Yang Nabi SAW cela, Nabi sebut kullu bid'ah. Semua bid'ah. Jadi bila kullu tu, memang tidak akan ada bid'ah hasanah, bid'ah mandubah, bid'ah wajibah dan sebagainya. Tapi, mungkin kalau kita dengar, ada yang mengatakan Imam Syafi'i membawakan bid'ah tu terbagi menjadi 5. Bahkan Umar bin Khattab berkata ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini, ketika mana dia kumpulkan para sahabat dalam satu imam untuk solat tarawih. Jadi kita tegaskan, jikalau kita sebut bid'ah dalam syariat, ada yang baik, ada yang sunnah, ada yang sebagainya, kita dah berlawanan dengan sabda Nabi yang sahih. Semua bid'ah. Faham tak? Nabi tegaskan semua bid'ah dalam agama adalah buruk. Tiba-tiba kita cakap bid'ah ada pecah 5. Itu bertentangan tak dengan hadis Nabi? Bertentangan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya perkataan Umar, perkataan Imam Syafi'i atau sesiapa pun, ia tertumpu kepada bid'ah secara bahasa. Sebab apa? Kalau kita tengok kes Umar bin Khattab tu, kenapa ia bukan bid'ah secara syarak? Sebab apa? Kita sebut bid'ah secara syarak adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya daripada Nabi. Tetapi solat berjemaah dalam sunat tarawih secara berjemaah telah dicontohkan oleh Nabi SAW selama 3 hari. Yang pertama, betul tak? Jadi itu merupakan sunnah. Tapi disebabkan kekangan bahawa ketika hidupnya Nabi, jika Nabi berterusan buat tu, maka ia akan diwajibkan. Dan Nabi tak nak bagi satu bebanan bagi umatnya, rahmat besarnya Nabi solat di rumah. Dan akhirnya tidak ada lagi solat jemaah. Zaman Abu Bakar pun tak ada solat jemaah, akhirnya zaman Umar. Bila dia tidak ada syubhat lagi, bila semua masyarakat dah tahu bahawa solat tarawih adalah sunnah, tidak wajib. Baru kita kembali kepada sunnah yang asal, solat secara berjemaah. Maka bid'ah yang Umar masukkan tu adalah riwayat yang sahih. Adalah bid'ah secara bahasa, yang mana benda ni tidak terjadi sebelum dia.
Pada zaman dia tu, ketika zaman dia tu belum ada tergigit. Jadi ia adalah bid'ah secara bahasa. Boleh faham jadi kalau orang kita sebut perbuatan kau ni bid'ah, bid'ah aku bid'ah baik sebagaimana Umar cakap bid'ah tu. Kita cakap bid'ahnya Umar sebut baik tu memang adalah sunnah. Ia adalah bid'ah secara bahasa sahaja. Sebab buktinya Nabi SAW sendiri dah solat secara berjemaah selama 3 hari. Sebab tu bid'ah dan sunnah secara bahasa lughatan membawa makna yang sama. Sunnah secara bahasa dengan bid'ah secara bahasa membawa makna yang sama. Sebab tu ada hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Pernah dengar? Barang siapa yang melakukan sesuatu kemudian perkara tersebut diikuti oleh orang, maka dia dapat pahala dan pahala orang tersebut. Lepas tu lawannya man sanna sunnatan sayyi'ah. Nabi sebut sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah al-hasanah dan sunnah as-sayyi'ah. Kalau kita sebut dalam hadis man sanna sunnatan tu sunnah secara syarak, bagaimana pula Nabi sebut man sanna sunnatan sayyi'ah? Takkan sunnah Nabi secara syarak tu ada yang buruk? Boleh faham ke? Tak faham? Okey, isu dia bila kita sebut perbuatan ni bid'ah, memang terbukti bid'ah, hujah antara mereka mereka bawakan hadis ni. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha ila akhir hadis. Tapi dia tak bawa hadis yang bawah dia tu. Man sanna sunnah sayyi'ah. Bila dia sebut, Nabi sebut ni, barang siapa yang buat satu benda baik, maka dia dapat pahala. Maulid baik tak? Selawat, sebut sirah Nabi, ajak orang berselawat, kumpul majlis ilmu dan sebagainya, baik tak? Baik kan? Inilah man sanna sunnatan hasanah. Jangan bid'ah kan? Sunnah ni. Macam mana kita nak jawab? Jawapannya, sunnah yang disebut dalam hadis ni adalah sunnah secara bahasa. Bukan sunnah secara syarak. Sunnah secara syarak adalah petunjuk Nabi. Okey? Manakala sunnah secara bahasa adalah jalan, perbuatan. Boleh faham? Jadi kesimpulan dia, bagaimana sunnah ada hasanah dan ada sayyi'ah secara bahasa, begitu juga bid'ah. Bid'ah secara bahasa ada hasanah dan juga sayyi'ah. Tetapi secara syarak, semua bid'ah dalalah. Okey? Jadi, kadang orang yang nak menghalalkan perbuatan dia campur bau benda ni. Sebenarnya bid'ah yang dia buat tu dari sisi syarak. Tapi dia bawakan dalil dari sisi bahasa. Boleh faham? Dia bawalah qaul Imam Syafi'i, dia bawa qaul Umar dan sebagainya untuk menghalalkan perbuatan dia. Tapi sebenarnya dia tak faham. Yang dia bawa tu adalah perbahasan secara bahasa, bukan secara syarak. Kerana syarak dah jelas bagaimana hadis Nabi SAW. Sunnah dan bid'ah secara bahasa membawa makna yang sama. Maknanya dia ada hasanah dan juga ada sayyi'ah. Sayyi'ah tu orang sama. Sama lah, buruk, sesat dan sebagainya sama. Kata lawan bagi hasanah lah. Kerana apa? Kerana selalunya perbuatan bid'ah secara syarak dihalalkan dengan dia membawa hadis sunnah ni secara bahasa. Sebab memang sunnah secara bahasa ada persamaannya dengan bid'ah secara bahasa. Boleh faham? Dia tak faham dari situ. Sebab tu, kita dah makan syubhat-syubhat alul bid'ah ni yang menghalalkan perbuatan dia. Dia bawakan kebanyakan pasti dalil dia tentang bid'ah secara bahasa. Kemudian dia samakan dengan sunnah secara bahasa. Sebab tu dia bawakan hadis ni, man sanna sunnatan hasanah. Tetapi maksud Nabi dalam hadis man sanna sunnatan hasanah bukan secara syarak, bukan petunjuk Nabi. Tapi sunnah secara bahasa, iaitu perbuatan. Barang siapa yang mau perbuatan yang baik, maka dia dapat pahala. Tapi dia buat perbuatan yang buruk, kemudian diikuti oleh orang, dia dapat dosa orang tu dan dia dapat dosa juga. Okay, boleh faham insyaAllah?
Dia panggil apa luar? Lughatan. Selepas saya. Jadi kalau kita nak bukan berdebat lah, berbahas dengan ahli keluarga, tiba-tiba dia bawa pendapat Omar sendiri mengatakan bid'ah tu ada yang baik, cakap kita terangkan bab ni. Macam mana kita nak yakinkan orang yang Umar cakap tu dari segi luar, bukan syariat. Okey, bid'ah secara syarak adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tarawih secara berjamaah, Nabi pernah buat tak? Dah settle. Jadi yang menunjukkan Umar tu memang zaman dia tu benda ni barulah. Orang anggap benda baru. Sebab tu saya cakap yang ni hadza ma laisa minhu. Apa saya sebut tadi? Ada juga perbuatan yang sunnah, tetapi disebabkan masyarakat jahil tak tahu tu sunnah, dia menganggap itu baru, itu bukan bid'ah. Zaman Umar yang baru hidup tak zaman Nabi, dia tak tahu bahawa Nabi pernah, mungkinlah ada solat jemaah. Yang dia tahu zaman Abu Bakar semua dah solat sendiri-sendiri. Tiba zaman Umar berkumpulnya. Ini benda baru. Tapi benda baru, dia minhu. Nabi dah pernah buat. Jadi dia bukan bid'ah. Jadi apa yang Umar cakap tu secara langsung adalah bid'ah secara bahasa. Bukan secara syarak. Kerana secara syarak semua bid'ah dalalah. Kenapa tegas sangat ni, keras sangat ni? Sebab kita nak jaga agama ni. Boleh faham tak? Bahasa. Dari segi lughah. Mungkin ada yang baru mendengar, kenapa tegas bid'ah, sesat-sesat. Tak. Kita sebenarnya sayangkan agama ni. Tanda bukti kesayangan agama sayangnya kita kepada agama adalah kita nak jaga aslinya agama ni. Kalau kita semua, kalau misalnya lah agama ni tak ada had untuk kita beribadah, kesian cucu anak kita nanti. Kan? Tak tahu bagaimana betul-betul sunnah petunjuk yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita kena jaga bab ni. Kalau kita tak jaga, mungkin tarikat boleh sampai ratus ribu. Tarikat fulan. Mungkin kalau benda ni tak ada, saya nak buat tarikat saya sendiri. Lepas tu kerja saya tidur je lah. Tunggu wahyu datang. Wa na'udzubillah. Kan? Jadi agama ni ada had dia. Supaya memang Nabi SAW, supaya kita boleh jaga keaslian dia. Dan memang agama ni telah sempurna. Tidak perlu kita tambah dan tidak perlu kita kurang. Sebab tu Allah tarik nyawa Nabi. Kalau belum sempurna, Allah tak tarik lagi nyawa Nabi SAW. Okey, secara syarak. Secara syarak pula, bid'ah yang mazmum, bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat ni, secara syarak maknanya apa? Apa-apa ma uhditha fid din ma laysa minhu biqasdi ta'abbud. Apa-apa yang dilakukan, yang dicetuskan, uhditha, benda yang baru, tidak ada petunjuknya, fid din, dalam agama, bukan dalam duniawi. Kemudian benda yang baru yang terjadi dalam agama tu ma laysa minhu, bukan daripada agama tu sendiri, bukan daripada Islam, tidak ada dalil daripada Al-Quran maupun sunnah. Kemudian yang seterusnya, yang pertama ma ahdatha, tu poin yang pertama, benda yang baru. Kemudian benda yang baru tu terjadi dalam agama, fiddin, bukan dunia. Yang ketiga, benda yang baru terjadi dalam agama tu tidak ada petunjuknya daripada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, dia lakukan benda tersebut biqasdi ta'abbud, dengan maksud, dengan niat untuk beribadah kepada Allah. 4 poin. Bid'ah secara syarak, bid'ah yang sesat adalah sesuatu benda yang baru yang terjadi dalam urusan agama, yang mana tidak ada langsung petunjuknya daripada nas, Al-Quran maupun sunnah, dan dia lakukan dengan niat untuk beribadah. Maka itu adalah bid'ah yang tercela. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah, yang sikit hari jadi isu, zikir latif. Latif kan? Baru lagi, okay, kita ambil yang lebih mainstream lah. Zikir hu. Zikir hu. Huwa, yang ini Allah lah.
Itu sunnah ke bid'ah? Kenapa bid'ah? First sekali, hu tu dia anggap sebagai zikir, maka dia dalam agama. Okey, agama settle. Kemudian hu tak pernah ditunjuk oleh Nabi SAW. Tak ada riwayat satu pun. Dia tak dapat bawakan hadis secara khusus bahawa Nabi SAW pernah zikir hu. Tak ada. Yang dia ambil semua dalil-dalil yang jauh, akhirnya dia petik dalil tu, dia jadikan sandaran. Huwallahu alladhi la ilaha dan sebagainya lah. Maka ni nombor 2 pun dah settle. Kemudian orang yang sebut hu ni saja hu sebab batuk ke sebab dia nak ibadah? Because dia ibadah. Jadi benda tu bid'ah. Settle. Okay? Sama. Sama. Okey, cuma saya nak tambah Kita mengatakan satu amalan tu bid'ah dan kita membid'ahkan orang tu perkara yang berbeza. Okey, jangan kita balik rumah tiba isteri atau suami kita tengah hu. Bid'ah, kau ahlul bid'ah. Jangan. Perbuatan dia bid'ah. Mungkin dia tak tahu benda tu adalah bid'ah. Jangan kita cepat-cepat kata orang ni bid'ah. Bila bid'ah sesat. Tu lagi apalagi lagi. Sekarang kita macam kufur juga dan syirik. Apabila kita sebut perbuatan tu syirik, tak semestinya kita kata orang tu musyrik. Okey? Kemungkinan orang tu jahil, orang tu terpaksa dan lain sebagainya lah. Begitu juga masalah bid'ah. Jangan cepat-cepat kita kata fulan ahlul bid'ah, fulan ahlul bid'ah. Jangan. Perbuatan fulan adalah bid'ah, itu okey. Tapi bila kita tahu dah ditegakkan, dah berdebat, dah beberapa CD kedua, itu mungkin boleh di okey. Zikir lepas solat. Berdoa lepas solat. First kali, misalkan orang berdoa lepas solat. Doa. Okey, doa first kali adalah dalam agama. Okey, settle. Okey, doa secara khusus bahawa Nabi SAW memang lepas solat berdoa. Ada tak dalilnya? Tak ada, tak mungkin ada. Tidak ada. Carilah dekat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada. Yang ada kelebihan doa tu baik dan lain sebagainya, itu semua hadis secara umum. Bila kita nak buat, okey, nanti kita ambil takrif yang kedua ni lebih perinci insya-Allah. Tapi saya tegaskan dulu. Bila kita nak buat sesuatu perkara yang khusus, dalam waktu yang khusus, sebab yang khusus dan sebagainya, kita kena cari dalil yang khusus. Sebagaimana maulid, bagi kuliah pagi hari tentang Nabi, dosa tak? Tak dosa. Berselawat, dosa tak? Tak dosa. Jalan ramai dengan kawan kat jalan, dosa tak? Tak dosa. Tapi disebabkan ada sebab yang tertentu, waktu yang tertentu, kadar yang tertentu, kita kena bawa dalil yang khusus. Jangan kita bawa dalil umum. Nabi berpuasa Isnin lah, Abu Jahal apa, dilepaskan azab hari Isnin. Itu semua tak masuk. Tak kena. Begitu juga doa lepas solat. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan Sunan semua dah mengatakan, lepas solat Nabi istighfar 3 kali. Nabi kata Allahumma antas salam. Nabi baca ayat kursi. Nabi zikir. Dah. Tak ada riwayat. Dan Nabi setelah solat akan berdoa bersama para sahabat kemudian diaminkan. Tidak ada. Okey. Kemudian satu lagi tambahan, bid'ah tu juga benda yang dibuat secara sering. Misalnya zikir, doa lepas solat tu, kalau kita tak buat, seakan-akan kita tak buat agama. Itu masuk bid'ah. Because dia ta'abud. Ada orang kadang lepas dia kan tu ada masalah. Lepas tu dia solat. Lepas solat, tiba dia nak doa kepada Allah. Hari tu je baru dia buat. Tak bid'ah. Itu masuk secara umum. Tapi bila dilazimkan, setiap hari menetapkan pada waktu yang tertentu kena buat, bahkan kemudaratan doa selepas solat ni membawa kepada apa? Kalau kita lihat budak-budak muda ataupun siapa-siapa lah pakcik tua, lepas solat tak beristighfar, langsung doa. Lepas tu belah. Ini jadi mukhalafatus sunnah. Dan dia terbalik. Dia mengedepan doa tu. Yang mana doa tak ada dalil. Daripada istighfar yang dalilnya ada dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau tiba-tiba kita nak doa, tak jadi masalah. Itu kata masuk bidah. Yang kita akan masuk kepada ta'rif Syatibi ni. Okey, ini ta'rif yang pertama, yang lebih umum lah. Jadi perkara yang berada dalam urusan agama dan ia tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW
dan ia lakukan dalam maksud untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah, maka benda itu merupakan perkara yang bid'ah tercela. Okey, kemudian takrif yang seterusnya, yang ni lebih komplit lah, tapi panjang sikit. Tariqatun, satu jalan yang dia tempuh. Kenapa Imam Syatibi meletakkan tariqah, jalan? Ia nak menunjukkan benda yang orang nak buat ni dah jadi jalan dia. Setiap hari dia buat. Sering. Yang benda ni tidak ada dalam takrif yang pertama. Tak ada dalam takrif yang kedua. Tariqatun. Jadi bid'ah ni perbuatan yang mereka dah lakukan secara rutin dalam bab agama. Tariqah, satu jalan. Fiddin, dalam urusan agama. Benda dia lakukan rutin dan ia terkait dengan agama, bukan duniawi. Mukhtara'atun. Mukhtara'atun ni sama dengan bid'ah, sama dengan muhdath. Benda yang baru, yang tidak ada contohnya sebelumnya. Satu jalan yang dia tempuh, sering dia tempuh dalam urusan agama yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Tudahi biha syari'ah. Tudahi biha syari'ah. Tudahi ni apa? Menyamai. Menyamai dengan tariqah tu, dia seakan-akan menyamai dengan syariat. Satu jalan yang dia tempuh, yang tidak ada petunjuk daripada Nabi, yang seakan-akan dia sudah sama dengan syariat. Dia tak ada contoh, tapi perbuatan tu orang dah samakan dengan syariat. Maka dia termasuk dalam bid'ah. Kemudian, itu yang poin yang pertama, jalan dalam agama yang tidak ada contoh. Jalan yang dia tempuh, yang selalu dia jalani, dia lakukan secara rutin dalam urusan agama yang tidak ada contoh, mukhtara'ah. Poin yang kedua, dia anggap benda yang dia buat tak ada contoh ni dah seakan-akan sama dengan syariat yang ada contoh daripada Nabi SAW. Okey. Kemudian poin yang seterusnya, yuqsadu bisuluki 'alaiha mubalaghatu fi ta'abbud lillah. Poin yang seterusnya, maksud dia buat benda ni adalah mubalaghah, berlebih-lebihan dalam dia beribadah kepada Allah. Jadi takrif yang kedua ni dah ada poin tambahan. Perbuatan yang mungkin ada contohnya tapi dia buat lebih dengan niat berlebih-lebihan dalam beragama. Ini lebih kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan, tadi saya tegaskan kan. Apa beza man ahdatha fi amrina hadza fahuwa raddun dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Apa beza ihdas dengan amal dalam hadis ni? Beza dia, hadis yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, adalah benda yang baru tidak ada contohnya daripada Nabi, maka ia tertolak. Man amila amalan pula, benda yang baru juga, dia plus benda yang ada contoh tapi dia tambah. Okey? Penambahan. Jadi bid'ah bukan sekadar benda yang tak ada contoh. Benda yang ada contoh tapi dia buat lebih pun, itu adalah benda yang bid'ah. Ada modify. Okey, boleh faham takrif yang kedua? Kalau modify ni, kita dapat endorsement daripada Nabi tu kan. Nah, itu jadi sunnah. Jadi sunnah. Lepas tu kadang orang tak faham. Kadang masyarakat, sebagai masyarakat tak faham. Ketika mana Nabi hidup, semua apa yang terjadi terkait dengan agama, semua masuk dalam agama. Tak ada istilah benda baru. Benda baru ni setelah wafatnya Nabi dan tidak ada petunjuk daripada Nabi, maka ia adalah benda yang baru. Dia bawalah Bilal, solat dan sebagainya. Itu semua dah jadi sunnah, sunnah iqrariyah, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Bila Nabi adalah orang yang paling tegas dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kalau Bilal buat benda tu adalah salah, nescaya Nabi akan halang. Tapi Nabi biarkan. Menunjukkan apa? Benda itu adalah termasuk daripada agama dan dapat endorse daripada Allah sendiri. Kalian yang berzikir sekian dan sekian dengan 1000 kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu dapat endorse daripada siapa? Dan menyamai syariah. Kan? Jadi kita nak jaga keaslian agama ni. Tidak ada lain. Tidak ada, bukan hanya kita nak menjaga keaslian agama ni supaya anak-anak kita, zuriat yang
setelah kita dapat merasai betul-betul, oh macam ni Nabi solat, oh macam ni Nabi zikir. Kalau kita jahilkan umat dengan jangan bertanya dalil, akhirnya mereka tak tahu sebenarnya Nabi solat macam mana. Sebab saya tengok Tok Syekh tu solat macam ni, Tok Syekh tu solat macam tu. Okey. Okey, kemudian dalam masalah bidah ni dia ada 3 usul yang utama. Dalam masalah bidah ni ada 3 usul yang utama. Yang pertama, at-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu benda yang tak ada syariat pun. Daripada usul ni lah keluarnya beberapa kaedah. Misalnya, beramal dengan hadis yang munkar, beramal dengan hadis yang daif, beramal dengan hadis yang tidak ada contoh, tidak khusus, diamal hadis dengan am, mutlak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nak bahas, kita kena ada buat daurah lah. Dia ada 23 kaedah dalam nak memahami. Tapi saya bawa usul dia je. Usul yang pertama, apa-apa benda yang kita rasa kita nak dekatkan diri kepada Allah, tetapi benda tu tak ada syariat, tak ada dalil, maka ketahuilah benda tu adalah bid'ah. Yang kedua, khuruj an nizamiddin. Benda bid'ah juga, dia telah keluar dengan peraturan-peraturan agama. Lahirlah kaedah-kaedah di bawah dia, bid'ah tentang i'tiqad. Misalnya macam bid'ahnya golongan Khawarij. Walaupun mereka bawa dalil dan Al-Quran, tapi perbuatan pemahaman mereka sebenarnya telah khuruj dengan aturan agama itu sendiri. Mereka ambil satu dalil, tapi tak campur dengan dalil yang lain. Beramal dengan satu dalil sahaja. Mereka mengatakan semua orang melakukan dosa adalah kafir. Bila kafir, halal darahnya. Bila halal darahnya, maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Dia tak baca doa, dia tak baca ayat Allah, innallaha yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia kata orang berzina bila mati kekal dalam neraka. Dia tak baca doa yang Allah akan ampunkan selain dosa syirik. Dia dah keluar dengan batasan aturan agama. Kemudian yang ketiga, dhara'i mufdiyatun ilal bid'ah. Dhara'i ini ada alasan-alasan ataupun jalan-jalan yang dapat menjerumus kepada bid'ah. Maksudnya apa? Asalnya perbuatan tu disyariatkan. Tetapi apabila dia dah dengan perbuatan tersebut dia dapat menjerumus kepada bid'ah, maka ia dilarang. Contohnya apa? Setiap pagi Jumaat wajib imam nak kena baca sajadah. Kalau tak baca sajadah, dah macam buat benda yang dosa. Itu dah masuk bab ni. Boleh jadi bid'ah. Walaupun asalnya benda tu disyariatkan. Boleh faham? Satu perkara sebenarnya disyariatkan, tetapi jikalau dilakukan ataupun ia dapat menjerumus kepada sesuatu yang bid'ah, maka dia dilarang. Contohnya, setiap subuh memang kita disunahkan untuk baca surah sajadah, kemudian surah Al-Insan. Tetapi masyarakat kita ni, dia tak baca full pun. Dia sampai sujud sajadah je, lepas tu dia dah. Lepas tu rakaat kedua tak ada Al-Insan pun. Surah lain. Seakan-akan surah sajadah tu dah menjadi satu kewajipan. Kalau imam datang tiba baca surah Al-Ikhlas ke surah Al-Kafirun, dah kena tegur. Ini dah lari daripada aturan agama ni. Sebab benda ni sunnah je. Tapi orang seakan-akan dah menganggap satu kemestian. Maka benda ni dilarang. Boleh jatuh bid'ah. Walaupun sebenarnya sunnah benda tu. Boleh faham? Mewajibkan benda yang sunnah boleh jadi bid'ah. Okey? Okey, berapa sekarang? Okey, kita habiskan lah insyaAllah. Okey, kemudian kadang orang yang melakukan bid'ah ni, dia mengatakan benda ni baik. Benda ni dapat menjadikan kita lebih beriman, lebih apa dan sebagainya. Tak, sesuatu benda perkara yang kita lakukan bila ia bertepatan dengan syariat dengan 6 perkara, maka ia termasuk bid'ah.
Okay, yang pertama, sabab. As-sababu, sebab. Kita masuk rumah, solat 2 rakaat. Okey tak? Tak jadi masalah. Tapi apabila kita menjadikan satu sebab, setiap kali masuk rumah untuk solat 2 rakaat, dia jadi bid'ah. Sebab kita nak menjadikan solat 2 rakaat dengan sebab masuk rumah, kita kena ada dalil khusus. Nabi buat tu. Tapi kalau kita hanya masuk untuk solat sunat mutlaqah, solat sunat yang tak terikat dengan apa, tak jadi masalah. Tapi bila kita menjadikan solat sunat masuk rumah adalah sebab solat sunat tu adalah sebab kita masuk rumah, maka kita kena ada dalil. Bila tak ada dalil, dia menjadi bid'ah. Itu yang pertama, sebab. Boleh faham? Yang kedua, al-jins. Jenis. Seseorang nak berkorban, tetapi tiba dia berkorban dengan kuda. Jenis korban dia tu tak sama dengan syariat, maka jatuh bid'ah. Kita kena korban dengan bahimatul an'am kan? Unta, lembu, kambing. Tiba dia nak berkorban juga, bid'ah. Satu ibadah, tetapi dia nak berkorban dengan kuda. Maka ia tidak termasuk dalam syariat. Maka ialah perbuatan yang bid'ah. Jenisnya tak sama. Boleh faham Kemudian qadar. Jumlahnya, kadar dia. Ni contohnya solat lah, paling mudah. Nabi SAW sebut, solat sebelum raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tiba dia jadikan solat 2 rakaat sebelum subuh tu 3 rakaat. Kadar dia naikkan. Maka ini adalah benda yang bid'ah. Kemudian seterusnya, begitu juga selawat. Bila kita dah tetapkan selawat dengan sekian nombor, dapat sekian fadilat, kita kena bawakan dalil yang khusus. Jangan kita bawa dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Selawat memang kita tahu disyariatkan, tetapi selawat dengan adat yang khusus, jumlah yang khusus, dengan dapat fadilat yang khusus, mana dalil dia? Okey. Begitu juga yang keempat, kaifiyah, cara. Maksudnya? Betul. Kena ada dalil khusus. Benda yang kita nak tetapkan khusus fadilat tertentu, kita kena bawa dalil khusus. Jangan kita bawa dalil yang umum. Kan? Macam kita nak bukan berdebat lah, diskusi dengan kawan-kawan yang cakap maulid tu adalah sunnah, dia mesti bawa dalil yang umum semua. Tak, kita nak dalil yang khusus bahawa Nabi sepanjang hayatnya betul-betul sambut maulid 12 Rabiul Awal. Ada tak? Tak ada. Dalil yang mungkar pun tak ada. Bukan hadis yang daif, hadis yang mungkar pun tak ada cakap Nabi sambut 12 Rabiul Awal. Kemudian zaman, waktu. Contohnya solat subuh dah ditetapkan waktunya, tapi kita menjadikan rutin solat subuh pada waktu yang tertentu. Itu menjadi bid'ah. Ataupun selawat ataupun apa-apa zikir, dia cakap kena ada waktu yang tertentu baru dapat sekian-sekian, itu semua dah terkeluar daripada nizam ad-din. Kemudian yang terakhir adalah makan. Orang dengan niat ta'abbud untuk beribadah kepada Allah, dekatkan diri, pergi umrah ke Mekah, Masjidil Haram. Tapi fulan ni dengan niat ta'abbud nak dekat dengan Allah, dia anggap macam umrah, dia pergi India. Makan dah berbeza. Akhirnya jadi bid'ah. Tempat makan. Wallahu ta'ala. Niat dia dah baik, tapi makan yang dia tuju tu salah. Maka pun dia boleh masuk dalam kategori bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Betul. Syarat-syarat dalam kita nak melakukan sunnah pun kita kena perhatikan semua ni. 6. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita beragama dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW nak, bukan dengan apa yang kita nak. Sebab bila kita sebut ibadah, dia tak lari daripada 3 benda. Benda tu disyariatkan, memang ada dalil, memang kita kena buat.
Kemudian yang ketiga, benda tu tak disyariatkan. Tidak ada dalil satu pun. Kita tinggalkanlah. Yang ketiga, kita tak tahu disyariatkan ke atau tidak disyariatkan. Kita kena buat apa? Kita kena tinggalkan. Sebab al-ibadatu mana'. Ibadah tu dilarang. Ada dalil, kita ada ilmu baru kita buat. Jangan kita buat baru kita cari ilmu dia, tak. Sebab tu ibadah ni tawakuf. Kena ada dalil. Benda ni sebenarnya kita faham simple kan. Tapi sebahagian masyarakat tak dapat nak tangkap benda ni. Dan itu adalah tanggungjawab kita untuk sampaikan. Jangan kita terlalu berkeras. Okay, dengan masyarakat awam yang kadang mereka tak tahu. Jangan terus kita cakap, antah ni alul bid'ah lah. Ya akhi. Kalau misalnya macam kita sebut tadi, salah satu syarat bid'ah adalah dilakukan secara terus dan menerus. Tiba kita solat dekat satu masjid, orang sebelah kita ni berdoa lepas solat. Tiba kita cakap, awak ni bid'ah lah. Jangan kita cakap bid'ah. Kita tak tahu tiba dia solat, dia doa tu time tu je, sebelum ni tak pernah doa. Kita nasihat macam mana? Perbuatan doa selepas solat sebenarnya menyelisihi sunnah. Beza perkataan menyelisih sunnah dengan bid'ah. Faham tak? Sunnah lepas solat adalah berzikir yang Nabi SAW riwayatkan. Tetapi bila kita lepas solat, kita berdoa, maka kita menyelisihi sunnah. Tapi tak termasuk bid'ah lagi. Cuma bila kita dah jadikan satu rutin, dah jadi satu kewajipan, kalau kita tak buat seakan dah sama dengan syariat, itu baru dah masuk kategori bid'ah. Boleh Jadi jangan kita terlalu keras dan juga jangan kita terlalu bermudah-mudahan. Kita di tengah-tengah. Okay, kita ambil pengajaran hadis. Okey, yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak ada sandarannya daripada dalil, iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka ia tertolak. Setiap perbuatan ibadah ini dalam agama yang mana tidak ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka hukum dia dah tertolak. Dan setiap perkara yang tertolak adalah haram. Okay? Dia bukan setakat tertolak je. Dia juga haram. Maknanya kita dapat dosa. Kaedah dia, setiap benda yang tertolak, maka menunjukkan benda tu adalah haram. Kita tak boleh buat. Ni sebagai tambahan, ada juga sebagian ulama, bila dia sebut, bila daripada hadis ni, apa benda yang tidak ada petunjuk daripada Nabi, maka tertolak. Maka dalam bab talak pun diambil. Talak yang disunnahkan, talak yang dianjurkan adalah talak ketika isteri dalam keadaan bersih. Bukan dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan haid. Maka ada ulama yang beri rumusan, ni sebagai tambahan je lah. Ada khilaf hukum siapa yang talak isteri dia dalam keadaan haid. Adakah talak tu jatuh ataupun tidak? Ada yang mengatakan jatuh dan ini lebih rajih. Ada yang mengatakan tak jatuh sebab ini adalah talak yang bid'ah. Talak yang sunnah, kita kena talak seorang isteri tu dalam keadaan yang bersih. Sebab apa? Sebab mungkin dalam keadaan dia dalam haid, memang kita tak boleh bersama dia. Akhirnya kita tak suka ada dorongan-dorongan tersebut. Maka Nabi tak bagi kita tolak keadaan dalam haid, dalam keadaan bersih. Sebahagiannya Syekh Al-Utsaimin mengatakan tolak tu tak sah apabila seseorang talakkan isteri dalam keadaan haid. Dalil dia apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Tertolak. Talak dia tertolak, tak jadi. Tapi itu satu pandangan lah. Tapi pandangan yang lebih rajih, maka ia terjadi juga. Dia jatuh. Tapi dia dah masuk talak yang bid'ah, bukan talak yang sunnah. Okay, yang kedua, Islam adalah agama yang berdasarkan al-ittiba'.
Apa tu ittiba'? Ikut. Bukan al-ibtida'. Al-ibtida'. Ibtida' daripada perkataan bid'ah. Islam, sampai situ saya nak syarah. Islam adalah agama yang kita kena ikut. Bukan kita kena pandai-pandai buat. Itu cantiknya agama Islam. Sebab itu ia terjaga. Kekal sampai akhir zaman. Tak ada, benda ni tak ada dalam agama-agama lain. Yang mana nanti agama-agama lain boleh tambah sekian dan sekian. Sebab apa? Mereka semua berasal daripada akal. Kita tengok yang paling dekat agama, misalnya agama Buddha, agama Hindu, bercelaru. Agama mereka bercelaru. Sebab mereka tak ada satu sandaran yang kukuh, yang ada stand dia. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itu indahnya Islam. Dan rahmat, kita dapat belajar agama, kita dapat menghayati rahmat dan bijaksananya Allah dalam menentukan agama ni. Allah menetapkan perkara bid'ah dan perkara tercela. Kalau misalnya kata perkara bid'ah ni tak tercela, macam-macam apa yang sekarang kita nak belajar apa pun kita pening. Kita nak belajar tarikah fulaniyah ke tarikah fulaniyah ni. Kita nak belajar kelompok Asy'ariyah ke Maturidiyah ni. Tak. Akidah ni sekian-sekian. Fiqh sekian. Fiqh imam lain. Imam yang dia beranuti fiqh tu, akidah apa? Kat situ dah nampak something yang merepek kan. Kita, akidah Nabi SAW. Syariat kita, syariat Nabi SAW. Fiqh kita, fiqh Nabi SAW. Khalas. Settle. Kita punya rujukan tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita bukan fiqh ni, akidah ni, tasawuf ni, pecah-pecah pula. Okey. Jangan marah Yang seterusnya, agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu kepada tambahan dan tidak perlu dikurangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi hadis Aisyah yang nombor 5 dalam Arba'in Nawawi merupakan usul dalam kita nak beragama. Kalau kita tak belajar, kita tak faham usul ni, maka kita akan boleh terjerumus kepada kesesatan. Okey. Dan sedikit tambahan untuk mungkin ada pelajar ataupun siapalah yang mendengar, kita bukan nak cetus permusuhan. Kalangan kita yang nak menegakkan sunnah, nak menentang bid'ah ni bukan nak cetus apa-apa permusuhan. Bahkan kita nak semua orang faham apa yang telah kita faham. Iaitu terkait dengan setiap ibadah, kita kena ikut Nabi SAW. Itu sahaja. Bukan kita nak cakap awak sekian dan sekian sebab awak melakukan, tak. Kita nak cakap perbuatan awak tu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak ada contohnya daripada petunjuk yang terbaik. Uswatun hasanah. Okey, itu sahaja. Jadi kita ni pemecah belah umat lah, tak nak bersatu, tak. Bagaimana kita nak bersatu kalau kita tak bersatu dalam Al-Quran dan Sunnah? Sampai bila-bila pun kalau kita tak kembalikan umat Islam ni kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tak akan bersatu. Tak mungkin. Tidak ada istilah awak faham tu, saya faham ni, kita bersatulah, tak. Al-haq dia haq dan batil dia batil. Tidak akan bercampur aduk. Okey? Boleh cari sendirilah. Ada soalan tentang akidah Syairah, boleh cari video sendiri. Sekarang kita tengah belajar tentang bid'ah. Okey? Banyak dah tentang ceramah tentang kelompok sekian dan kelompok sekian. Nasihat saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua orang yang mendengar ni, dalam kita nak belajar, dalam kita nak beragama, first sekali kena ikhlaskan niat. Kena ikhlaskan niat kita. Yang kedua, betul-betul kita belajar, sungguh-sungguh kita belajar, sungguh-sungguh kita cari tahu. Jika dua ni digabungkan, hati yang bersih, kita nak cari keredaan Allah, kemudian diikuti dengan semangat kita nak menuntut ilmu, pasti Allah akan bagi jalannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir kan. Macam mana ayat dia?
walladzina jahadu fina, barang siapa yang betul-betul berusaha ke jalan aku, lanahdiyahum subulana, pasti aku akan beri dia taufik hidayah. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang muhsin. Orang muhsin adalah orang yang beribadah, orang yang mujahadah dalam keadaan ahsan. Dan ahsan adalah ikhlas dan ittiba'. Okey? Awak nak cari ilmu, awak nak beragama, tahu bahawa awak ada hak untuk tahu apa yang saya buat ni ada tak petunjuk daripada Nabi SAW. Kita ada hak. Bahkan wajib untuk kita tahu. Jangan kita taklid buta. Dalam bab duniawi ni, kita nak tahu bang, sesuatu benda tu sehingga baru kita nak buat. Misalnya kita nak buka bisnes kat satu tempat. Kita buka je ataupun kita kaji dulu. Kat sini orang ramai ke? Ada saingan ke? Ada sekian dan sekian baru kita buka ke? Atau kita buka terus bab duniawi? Kita kaji dulu, betul tak? Tapi dalam beragama, selawat je lah. Buat je lah. Sambut je lah ikut orang ramai. Tak ada rasa ghirah ataupun mujahadah tu tak ada. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Saya doakan semoga kita dan siapa yang mendengar dan semuanya sentiasa dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salaful ummah. Kita tutup majlis kita dengan, tak apalah, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى